Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung lagi mudzakarah kitab kita Matan Safinatun Najah, dan telah kita sampai pada syarat-syarat sahnya Fatihah. Syarat-syarat sah Fatihah disebut dalam kitab kita ada 10. Ditambah dalam syarah Nadir Rajak 2 lagi. Jadi keseluruhannya ialah 12. Yang pertama ialah tertib. Jadi kita kena baca Fatihah mengikut tertib. Kalau kita dahulukan satu ayat ke atas ayat yang lain, maka ada perincian. Contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin. Lepas tu bawalah Ar-Rahmanir-Rahim. Sepatutnya Ar-Rahmanir-Rahim dulu. Nah, jadi kita dahulukan satu ayat iaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Kita dahulukan satu ayat iaitu Maliki yaumiddin ke atas Ar-Rahmanir-Rahim. Apa hukumnya? Okey, kalau mengubah makna, makna yang dikehendaki daripada syarak tu hilang, berubah, ataupun membatalkan makna. Asalnya memberi makna, bila kita ubah ayat tidak ikut tertib, maka batal makna. Batal makna, tak ada makna. Ketika itu salatnya batal. Bila batal? Kalau sengaja baca begitu. Dia tahu dah, kalau baca dalam keadaan tidak tertib dan mengubah makna ataupun membatalkan makna, maka batal dia punya salat. Dia buat juga batal lah. Okay. Kalau tak sengaja, dalam keadaan lupa lalai, dia baca, tak mengubah makna ataupun membatalkan makna, dia tidak membatalkan salat, malah hanya membatalkan bacaan. Hanya membatalkan bacaan. Dengan makna dia perlu ulang balik bacaan itu, dan tak perlu untuk ulang sembahyang daripada awal semula. Tak. Okey, kalau tidak membatalkan makna dan tidak mengubah makna, dia sebut tadi mula-mula kalau mengubah makna atau membatalkan makna. Dia dah bagi perincian sengaja, batal, tak sengaja. Maka yang batal hanya bacaan, solat tak batal. Apa perlu buat ulang balik bacaan tu? Okay. Keadaan kedua, wa illam yughayyir al-ma'na wa lam yubtilhu. Kalau tidak mengubah makna, tidak juga membatalkan makna. Ada contoh yang kita baca tu boleh jadilah Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir-Rahim. Tu. Tak, jadi tidak membatalkan makna, tidak mengubah makna. Cuma kita dahulukan apa yang sepatutnya duduk di belakang. Ketika itu apa yang kita dahulukan itu tidak dikira. Dengan mana Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin tak dikira, cancel. Okay, cancel. Lepas tu nak buat lagu mana? Kita baca balik Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Kena ulang balik lah Maliki yaumiddin tu. Boleh. Selesai kat situ. Yang kedua, al-muwalatu, berturut-turut. Berturut-turut. Tak boleh kita pisahkan antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. Tak. Satu kalimah dengan satu kalimah yang lain dengan permisah. Walaupun zikir itu pendek, tak boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illallah, Ar-Rahmanir-Rahim, la ilaha illallah. Tak boleh. Ataupun antara kalimah dengan kalimah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Rabbil alamin. Tak boleh. Terus kena sambung, tak boleh pisahkan. Walaupun pisah yang sedikit. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah. Maliki yaumiddin, Allah. Zikir sebut Allah, Allah. Juga tidak sah. Fatihah itu
sebab tidak ada mualah berturut-turut. Na'am in sunnah fi salah. Na'am, benar. Kalau satu-satu perkara itu disunatkan dalam sembahyang, maka tidak dianggap sebagai memutuskan mualah berturut-turut kalau kita datangkan perkara itu. Contoh baca amin, sunat dalam sembahyang. Sunat dalam sembahyang. Contohnya kita sembahyang dengan imam baca Fatihah, sepatut kita dengar tak? Kita tak payah baca Fatihah lagi. Kita dengar. Tapi kita baca Fatihah juga. Seorang-seorang kat belakang. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam dah habis. Waladdallin. Imam pun apa? Amin. Kita pun amin sekali dengan imam. Tak. Sedangkan kita baru sampai mana tadi? Maliki yaumiddin. Lepas tu kita sebut amin sebab apa? Imam sebut amin. Ketika itu tidak membatalkan mualah, tidak membatalkan berturut-turut. Dengan makna kita terus sambung je. Tadi Maliki Yaumiddin, lepas tu kita sebut amin, terus sambung Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu juga kalau kita dengar imam membaca ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka, tentang azab, tentang bala, ataupun menceritakan tentang syurga, tentang rahmat. Ketika itu sunat kita minta rahmat, kita minta berlindung daripada bala. Contoh dibaca oleh imam dan dengan bacaan yang kuat kita dengar imam cerita tentang syurga dengan keluasannya, dengan nikmat-nikmat dalam syurga. Kita baru baca Maliki Yaumiddin. Bila kita dengar ayat-ayat berkaitan dengan syurga, kita pun Allahumma inni as'alukal jannah. Doa, wahai Allah, aku mohon kepadamu syurga. Ketika itu tidak ada masalah. Terus kita sambung Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak membatalkan mualah. Tidak perlu kita ulang balik daripada awal Fatihah, tidak. Begitu kalau kita dengar ayat-ayat mengenai neraka, kita sebut Allahumma inni a'udzubika minan nar. Terus kita bersambung bacaan kita, tak perlu ulang balik. Begitu kalau kita sujud tilawah. Imam baca ayat tilawah, imam sujud. Kita baru baca Maliki Yaumiddin, imam pun Allahu Akbar. Sujud tilawah. Kita pun Allahu Akbar sekali dengan tu imam sujud tilawah. Bila bangun daripada sujud tilawah, kita terus sambung Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul. Ataupun kita nak jawab tu imam, bukan jawab, kita nak tolong tu imam. Imam baca tak lagi dah. Tak ingat. Bila dia duduk diam, baru kita tegur. Masa dia tengah cuba tu jangan tegur, biar. Bila dia diam, hilang punca dah. Kita pun sebut, kita pun sambung. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ketika itu juga tidak membatalkan mualah. Contoh kita baca Maliki Yaumiddin, lepas tu imam pun berhenti, kita pun tolong imam. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita bantu imam. Lepas habis kita baca ayat tu kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesimpulannya, perkara-perkara yang dituntut dalam solat, kalau kita baca di tengah-tengah ayat-ayat Fatihah, tidak ada bahasa Allah, tidak membatalkan mualah. Yang seterusnya wa mura'atu hurufiha, meraihkan huruf-huruf Fatihah. Tak boleh kita gugurkan huruf Fatihah. Contoh an'amta, hamzah al-qata' pada tu an'amta. Kita gugurkan tak boleh. Kalau kita gugurkan, kita kena ulang balik. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Cuma selagi mana tidak panjang pemisah atau tidak rukuk. Kalau panjang pemisah ataupun dah rukuk, maka batallah salatnya. Dia baca siratal ladzina an'amta, itu yang sepatutnya. Tapi dia baca siratal ladzina nan'amta. Nun bertemu nun terus. Hamzah qata' fi'il. Mana hamzah qata'? Hilang dah lah. Dia gugurkan. Tak, sepatutnya dia kena ulang balik. Siratal ladzina an'amta. Tu. Lepas tu terus sembahyang sah. Okay. Kalau
dia baca lagu tu, nan'amta, gugurkan hamzah qata'. Lepas tu dia rukuk. Masa rukuk baru teringat batal sembahyang. Tak. Tu. Ataupun panjang masa. Lepas baca surah apa semua tu baru teringat. Tadi Fatihah. Baca nan'amta. Ketika itu batal sembahyang. Allah Alam. Maksudnya batal sembahyang kalau sengaja lah. Allah Alam. Ataupun termasuk yang lupa, Allah Alam. Dalam kitab ni tak sebut. Saya pula tak bawa kitab lain. Ni je kitab. Ada di Kuala Lipih ni. Mungkin tugas kat sini. Sempena COVID. Mura'atu tashdidatiha. Kena raikan juga tashdid. Apa tashdid? Sabdu-sabdu. Pada Fatihah. Sekira-kira dikatakan kita raikan tasydid sabdu-sabdu itu dengan cara bi'an la yukhaffifa musyaddadan. Huruf yang musyaddah, huruf yang bersabdu kita tidak takhfifkan. Iyyaka itu sabdu. Kalau kita takhfifkan tak batal kita punya bacaan. Salat tak batal lagi. Batal kita punya bacaan. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tidak ada sabdu pada ya tu. Ketika itu bacaan itu batal. Kalimah itu batal. Lepas tu nak buat lagu mana? Ulang balik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan bacaan yang betul. Itu kalau kita mentakhfifkan, meringankan, tidak baca sabdu pada perkara yang bersabdu, pada kalimah yang bersabdu. Kalau kita tasydidkan perkara yang mukhaffaf, tu tak, dia tidak ada sabdu tapi kita sabdukan. Ketika itu salat tidak batal, bacaan tidak batal. Salat tak batal, bacaan pun tidak batal. Kecuali kalau mengubah makna. Kalau mengubah makna, maka batal lah bacaannya. Itu kalau tak sengaja lah. Kalau sengaja baca sabdu pada perkara yang tidak sabdu, pada kalimah tidak sabdu, sengaja baca, ketika itu bukan sekadar bacaan batal, tapi solatnya juga batal. Begitu. Jadi kita ulang. Yang apa tu, kalau seseorang itu mensyaddahkan kalimah yang tidak ada sabdu, tidak batal sembahyangnya, tidak batal juga bacaannya, kecuali kalau mengubah makna. Kalimah tu tidak bersabdu. Contoh maliki. Liki itu tidak ada sabdu, tapi dia tak sabdu pada lam. Maliki yau middin. Ini kena tengok makna baliklah. Kalau mengubah makna tak, ataupun membatalkan makna, ketika itu kalau tak sengaja, bacaannya batal. Sembahyang belum batal, bacaan sahaja batal. Yang perlu dia buat, ulang balik dalam keadaan betul, maliki yaumiddin. Tapi kalau sengaja dia baca maliki yaumiddin dalam keadaan dia tahu mengubah makna ataupun membatalkan makna, menyebabkan tidak ada makna dalam bahasa Arab, tak, ketika itu batal salatnya. Seterusnya, wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan biqasdi atau yaqsidu biha qat'an qira'ah. Dia tidak diam dengan diam yang panjang ataupun diam yang pendek, yang dia berniat dengan diam yang pendek itu nak memutuskan bacaan Fatihah. Apa diam yang panjang? Lebih daripada kadar sekali bernafas. Lebih daripada kadar sekali bernafas kita panggil berhenti yang panjang. Berhenti yang pendek kurang daripada berhenti yang pendek satu nafas dan ke bawah. Okey. Jadi syarat yang ke berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Syarat yang kelima, hendaklah dia tidak diam dengan dia yang panjang. Kalau dia diam yang panjang, batal. Batal apa? Batal dia punya Fatihah, kena ulang balik daripada awal. Sama ada dia diam panjang itu memang niat untuk berpaling daripada membaca Fatihah, dia tak nak baca Fatihah dah, ataupun dia berhenti sekejap, berhenti lama tapi ada niat lagi nak baca Fatihah. Contoh dia baca maliki yaumiddin, berhenti 2 minit, 3 minit, seminit.
Dia berhenti tu memang tidak ada niat nak kembali baca Fatihah semula. Nak baca surah terus. Contohlah. Tak. Ketika itu kita sebut batal. Fatihah itu kena ulang balik. Kalau kamu tak baca Fatihah tu memang batal lah. Tak. Kalau nak sah balik, kalau nak teruskan sah solat kamu, kena ulang balik Fatihah. Ataupun dia diam sebentar, tapi dia diam lama dengan niat nak baca balik apa tu Fatihah. Contohnya dia sebut Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti. Tak, dalam kadar lebih daripada sekali bernafas, niatnya nak baca juga Fatihah. Ketika itu tidak sah. Tidak sah. Okay, jadi kalau dia berhenti panjang memang tidak sah bacaan itu, kena ulang balik. Kalau dia berhenti pendek, kalau dia berniat nak memutuskan bacaan, nak berpaling daripada membaca Fatihah, maka terbatal juga. Kena ulang balik Fatihah daripada awal. Kalau dia berhenti pendek, tidak ada niat untuk berhenti daripada Fatihah. Macam kita semua baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kita berhenti sekejap tu. Kadar satu nafas. Tapi adakah kita berniat untuk tak nak baca dah? Tak, kita nak baca lagi. Tapi bernafas nak bagi lega. Tak. Sebab kita perlu pada udara. Oksigen. Okay. Jadi kita sebut tak boleh berhenti panjang. Itu kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur, tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Berhenti panjang. Duk mikir. Lepas Ar-Rahmanir-Rahim ni apa? Duk main lagu tu. Dan sejam duk main lagu tu. Faham tak? Tak batal. Walaupun sejam. Dia diam tu sebab lupa. Ataupun masuk masjid dia berlari. Bagi hunggah-hunggah. Tak, daripada dalam masjid, luar masjid ke dalam masjid. Sampai ke tempat tu imam tu, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada masalah. Tak boleh tu kalau panjang sengaja. Wa qira'atu seterusnya, syarat seterusnya, wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah. Baca semua ayat Fatihah. Antara ayat Fatihah disebut dalam matan tu al-basmalah. Basmalah tu kalau dalam bahasa Arab dia panggil an-nahtu. Benda yang panjang tapi dipendekkan. Contoh la haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah panggil hauqalah. Tak, kalau bismillahirrahmanirrahim panggil al-basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim panggil al-isti'adzah. Qara'a Zaidun al-basmalah. Zaid membaca basmalah, bukanlah Zaid baca basmalah. Tak, Zaid baca bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi antara ayat apa? Ayat Fatihah ialah basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Campur bismillahirrahmanirrahim berapa ayat? 7 ayat lah. Kena baca belaka. Tak? Sebab itu ayat Fatihah belaka 77 tu. Okey. Lepas tu sedikit yang dibahaskan. Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan basmalah itu merupakan ayat bagi setiap surah. Tengok ayat Quran Masal ayat. Begitulah. Membaca basmalah dalam Fatihah. Dan basmalah itu di samping dia tu ayat kepada Fatihah, dia juga ayat kepada setiap surah kecuali Bara'ah. Bara'ah. Tapi kalau kita tak kira bismillah itu satu ayat surah lain. Boleh jadi masuk kat sini sunat baca bismillah. Sebab berbetulan dengan apa yang disebut lepas ni. Sunat kita baca bismillahirrahmanirrahim pada setiap surah yang kita baca. Adapun kalau basmalah wajib kita baca bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh faham? Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat bagi Fatihah, maka wajib kita baca. Bismillahirrahmanirrahim ni sunat kita baca bila kita baca surah-surah lain kecuali surah At-Taubah, surah Bara'ah. Baca bismillah sebelum baca surah At-Taubah ataupun tengah-tengah surah At-Taubah menjadi khilaf. Imam Ibn Hajar, Imam Ramli. Menurut Imam Ibn Hajar, haram baca bismillahirrahmanirrahim awal Fatihah, awal
surah Taubah. Kalau baca di tengahnya, hukumnya makruh. Maknanya kita dah baca semuka hari ni. Esok nak baca muka kedua. Tak, kita mulakan bacaan muka kedua tu, pertengahan surah Taubah tu dengan Bismillah. Hukumnya makruh di sisi Imam Ibn Hajar. Mula-mula haram, pertengahan makruh. Imam Ramli sebut mula-mula makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atum minallah. Makruh. Imam Ramli kata. Tak, tapi di sisi Imam makruh. Kalau tengah, mana dah habis muka, esok nak baca muka kedua tu, kita baca Bismillah tengah surah At-Taubah. Hukumnya sunat di sisi Imam Ramli. Jadi Imam Ibn Hajar sebut mula-mula haram, Imam Ramli sebut makruh. Kalau tengah-tengah, Imam Ibn Hajar sebut makruh, Imam Ramli sebut sunat. Kemudian menjadi khilaf lah. Kita baca Bismillah pada pertengahan surah. Contoh kita baca surah Yunus. Baca Bismillah pada permulaan memang dituntut. Pada pertengahan, baca surah Yunus baru. Esok nak sambung separuh lagi. Separuh kedua daripada surah Yunus. Dalam syarah Nailul Rajak disebut wa tundabu asna'a ghairiha min as-suwari ittifaqan. Ittifaq. Ittifaq sesama siapa? Ittifaq sesama ulama lah. Ittifaq sepakat lah. Cuma sepakat. Sesama ulama mengatakan sunat kalau kita baca Bismillah, sunat kita baca Bismillah bila mana kita mulakan dengan pertengahan surah. Mana pertengahan surah Yunus, kita baca Bismillah dulu sebelum mula baca, sunat. Tapi dalam kitab lain, kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, اختلف العلماء في سن البسملة لمن قرأ من أثناء سورة وعمل سلفنا ومن أدركناه من الفقهاء لا يبسملون إلا أول السور فقط وهو الأوفق. Dalam kitab Bughayatul Mustarsyidin yang disebut fatwa bagi Allamah Abdullah bin Husain bin Abdullah Bafaqih rahimahullah, ulama kita ikhtilaf, berbeza pendapat hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim pada pertengahan surah. Ini bukan perbincangan surah Bara'ah ni, Taubah tak, ni surah-surah lain. Apa hukum kita baca Bismillah pada pertengahan surah? Disebut dalam kitab ni, amalan salaf, bagi amalan salaf dan juga ulama-ulama yang kami jumpa, fuqaha yang kami jumpa, mereka tidak membaca Bismillah kecuali pada awal surah. Dan disebut wahwal awfaq, ini lebih awfaq. Lebih awfaq ni lebih tepatlah dengan dalil. Dan dalam masalah ni, kalau tak silap saya lah, Habib Ahmad pernah tanya Syekh Jamal Faruq. Sebab Syekh Jamal Faruq ni dalam ilmu akidah pun hebat, dalam ilmu Sayyidina Muhammad qiraat juga padu, power lah. Jadi ditanya, Syekh sebut memang betul lah, pertengahan surah kita tak baca Bismillah. Tak baca Bismillah. Kita terus a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Terus Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Terus kita baca surah. Tu kita baca ayat tu lah. Tak perlu baca Bismillah. Lepas a'udzubillah terus baca ayat. Terus wa adamul lahani al-mukhilli bil ma'na. Syarat seterusnya, kita tidak buat kesilapan yang mencacatkan makna. Mencacatkan makna maksudnya mengubah makna ataupun membatalkan makna. Kita ulang, mengubah makna dia sebut sekian, makna bila kita baca dengan cara tertentu mengubah makna yang asal itu mengubah makna. Membatalkan makna, asalnya ada makna, bila kita baca dengan cara tertentu jadi tak ada makna dah. Itu batal makna. Dua-dua tak boleh. Contoh yang pertama, mengubah makna. Kita baca an'amta, kita baca an'amti, an'amtu. Itu mengubah makna. An'amta ni kamu beri nikmat, tapi an'amti ni kamu perempuan. An'amtu, aku memberi nikmat. Bukanlah bermakna an'amta tu dalil kepada Allah Ta'ala tu muzakkar, lelaki tak. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan lelaki ataupun perempuan. Tidak tahu zat lagu mana, zat Allah Ta'ala lagu mana. Tidak lelaki, tidak perempuan, lagu mana Allah lah. Tapi bila kita ubah tu, mengubah ayat Quran tu, mengubah makna. Jadi
nisbah kepada perempuan pula. Tak boleh. Hukumnya haram dan batal solat. Tu. Contoh yang kedua, contoh bagi membatalkan makna. Tak ada makna tu. Mustaqim. Kita ubah mustaqim. Nun belakang. Tak ada makna. Batal semuanya. Baca semuanya. Wa an takuna halatal qiyam fil fardhi. Syarat seterusnya hendaklah Fatihah dibaca dalam keadaan berdiri. Tak ada separuh baca duduk, separuh baca berdiri, tak boleh. Mesti baca berdiri. Itu kalau solat fardu lah dan kita mampu. Wajib baca berdiri. Kalau seseorang tu semayang sunat, ikutlah nak duduk ke, nak mengereng ke, kita sebut boleh, tak ada masalah walaupun mampu. Ketika itu bacalah ketika duduk atau ketika mengereng Fatihah. Kita kalau fardu tak mampu, berdiri duduk, bacalah Fatihah dalam duduk, tak ada masalah. Jadi wajib baca Fatihah dalam keadaan berdiri kalau mampu dan dalam solat fardu. Wa an yusmi'a, yang terakhir yang ke-10. Wa an yusmi'a nafsahu al-qira'ah. Hendaklah dia dengar bacaan dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh berbisik sampai kita sendiri tak dengar, tak boleh. Mesti kita dengar. Kalau ada bunyi bising, budak motor main motor kat luar tak. Bunyi kipas terlalu kuat, bunyi apa, banyak benda lah bunyi bising ni. Jadi kita tak dengar, kita kena angkat sikit suara kita. Sekira-kira bila mana kita angkat suara tu, kalau bunyi tu dah tidak ada, kita dengar. Dah memadai dah. Jadi yarfa' tu, angkat tu tak diwajibkan. Bukan yang takhir lah. Wa alla, yang tadi yang 9. Yang ke-9. Wa alla yatakhallala dhikrun ajnabi. Tidak dipisahkan antara ayat dengan ayat zikir yang ajnabi. Ajnabi ialah perkara-perkara yang tidak dituntut untuk maslahat salat, untuk maslahat semayang. Kalau kita pisahkan dengan sengaja ketika itu, tak. Batal solat kita lah. Batal tak solat ni? Saya tak batal, saya pun sengaja sebab berzikir. Zikir tak batal. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ar-Rahmanirrahim. La ilaha illallah. Maliki yaumiddin. La ilaha illallah. Ini ada kaitan dengan al-mualah tadi, berturut-turut tadi. Jadi kalau kita baca lagu tu, batal tak solat? Tidak ditulis dalam kitab saya ni. Saya lebih berat kepada tidak batal salat. Sebab zikir tak batal, tidak membatalkan salat. Tengah-tengah berdiri kita baca la ilaha illallah, satu kali tak batal sebab zikir. Cuma batal Fatihah tu. Batal Fatihah. Dengan mana kena ulang balik Fatihah tanpa kamu selangi dengan zikir-zikir itu. Tak. Batal Fatihah tu pula disyaratkan. Disyaratkan kalau sengaja dan tahu. Tahu dah tak boleh, buat juga. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ar-Rahmanirrahim. La ilaha illallah. Tahu tak boleh buat. Waktu tu batal Fatihah. Apa yang perlu buat? Ulang balik Fatihah dalam keadaan yang elok. Kalau kita terlupa, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ar-Rahmanirrahim. Allah. Tak sedar tengah semayang. Tak. Ataupun tak tahu hukum. Tak. Ketika itu Fatihah tidak batal. Mana setiap kalimah kita baca Allah, Allah, Allah. Habis baca Fatihah, ada orang tegur. Salah tu. Tengah semayang ni. Tapi ada orang tegur. Salah baca tu. Tak boleh diselangi oleh zikir. Oleh Allah tak boleh. Kena terus sambung. Kita baru tahu. Perlu tak? Perlu tak kita ulang Fatihah? Tidak apa? Perlu. Sebab apa? Kita baca Allah, Allah antara satu ayat dengan satu ayat tu sebab lupa ataupun sebab jahil. Tak. Maka tak perlu ulang Fatihah. Fatihah tu dah sah. Yang tak boleh kalau tahu hukum, buat juga. Waktu tu batal Fatihah, kena ulang balik. Wabi khilafi ma limustahatis salah. Begitu juga kalau tidak ada masalah, tidak membatalkan Fatihah. Kalau kita baca, kita selangi ayat-ayat Fatihah dengan zikir, macam kita sebut tadi lah, pada syarat kedua tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin,
Imam pun amin. Kita pun sekali dengan imam. Kita sekali dengan imam amin. Waktu tu kita kena apa? Terus sambunglah, tak perlu ulang. Kena sambung terus sampai habis. Selesai kat situ. Kemudian fasal yang baru, mudah ini kita baca saja. Faslun tashdidatul Fatihah. Sabdu-sabdu yang ada pada Fatihah ada 14. Yang pertama, Bismillah di atas lam tu. Bismillah. Yang kedua, Ar-Rahman di atas ra. Ar-Rahman. Ar-Rahim di atas ra juga. Alhamdulillah di atas lam al-jalalah. Rabbil alamin di atas ra. Ar-Rahman di atas ra. Ar-Rahim di atas ra. Maliki yaumiddin di atas dal. Iyyaka na'budu di atas ya. Wa iyyaka nasta'in di atas ya. Ihdinas siratal mustaqim di atas sa. Siratal ladzi di atas lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim